Industri perancangan harta secara syariah semakin berkembang dari masa ke semasa. Kepelbagaian portfolio harta yang dimiliki oleh orang Islam hari ini menjadikan proses pengurusan harta pusaka semakin rumit dan kompleks. Walau bagaimanapun, situasi ini tidak menjadi penghalang untuk orang Islam berterusan membedakan harta. Tetapi bagaimana harta tersebut boleh dirancang dengan baik dan dimanfaatkan untuk waris dan generasi yang akan datang? Inilah cabaran yang wujud untuk umat Islam pada hari ini di dalam pengurusan harta mereka. Persoalan lain yang perlu difikirkan oleh umat Islam ialah bagaimana harta ini dapat digemas syariah yang utama di Malaysia dengan memberikan perkhidmatan pelanggan yang terbaik serta menyebarkan maklumat yang telus kepada pelanggan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama 15 tahun sepanjang operasi WhatsApp Shop, kami memegang utuh prinsip bahawa kewujudan WhatsApp Shop adalah untuk memperkenalkan perkhidmatan perancangan harta dan pengurusan harta pusaka secara syariah sepenuhnya. Dan untuk tujuan itu, WhatsApp Shop berbangga pada tahun ini kita telah menjangkau umur 15 tahun dan kita dibantu dari segi pengurusan kita melalui lembaga pengarah yang profesional dan berpengalaman luas, melalui tadbir urus korporat setaraf syarikat senaraian awam dan juga melalui panel syariah yang berpengetahuan tinggi dan mempunyai pengalaman berpuluh tahun di dalam hukum syarak dan pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia. Faktor ini memberi kekuatan kepada WhatsApp Shop untuk memastikan kami memberi perkhidmatan patuh syariah sepenuhnya yang terbaik untuk umat Islam di Malaysia. WhatsApp Shop Berhad memulakan langkah pertama di KLCC pada tahun 2004 dan kemudiannya beroperasi di Jalan Kuching selama hampir 13 tahun. Kini WhatsApp Shop Berhad beroperasi sepenuhnya di dataran Kasket, Kota Damansara dan sudah pun berdaftar sebagai sebuah syarikat amanah patuh syariah di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Melalui lebih dari 2,000 orang perunding profesional yang terlatih di seluruh Malaysia, WhatsApp Shop Berhad mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada umat Islam di Malaysia. Lebih dari 40,000 dokumen perancangan harta telah disediakan dan lebih dari 300 perintah pengesahan hibah telah diperolehi dari Mahkamah Syariah seluruh semenanjung Malaysia. WhatsApp Shop Berhad pada hari ini memegang reputasi sebagai syarikat amanah patuh syariah yang menawarkan perkhidmatan dan produk yang paling komprehensif kepada masyarakat Islam di Malaysia. Dengan lebih dari 35 solusi perwarisan harta yang ditawarkan kepada masyarakat, WhatsApp Shop Berhad hari ini mampu memenuhi apa sahaja keperluan perancangan harta mengikut portfolio harta yang dikendaki oleh umat Islam di Malaysia. Faktor ini menjadikan WhatsApp Shop sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia di dalam merancang harta mereka mengikut kaedah syariah. Kami di WhatsApp Shop Berhad bersedia membantu dan memberikan 100% komitmen kami kepada anda serta waris-waris di dalam mengurus dan merancang harta anda mengikut kaedah syariah. Kerana apa? Kerana rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam sesi FB Live bertajuk Bicara Syariah, Hak Isteri ke Atas Harta Suami. Ya. Tajuk yang panas ya. Tapi sebelum kita bermula lebih jauh, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita semua, sentiasa memberkati diri kita, keluarga kita dan juga memberkati negara kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa lafiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa amlana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika wa iyazika wa imanika wa tibarika min kulli syaitanin marid والجبار ننير وذي عين وذي باغ ومن شر ذي كل ذي شر إنك كل شيء قدير. اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة وأنجنا من موج الندامة في الحال والمالك من السميع الدعاء. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة واصرف شر الدنيا والعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الجنة وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب العافية وأبواب الرفاهية يا الله يا كريم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, hari ini kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan kita ya, dalam keadaan kita mengeluh, macam-macam orang mengeluh musim PKP ni. Sebenarnya ada orang yang lagi teruk daripada kita ya. Jadi bersyukur dengan keadaan diri kita, bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmatku. Ya, kufur nikmatku maka seksaanku amat pedih sekali. Jadi sentiasa bersyukur, jangan risau tentang PKP ni. InsyaAllah ya, kita boleh berjaya memecahkan rantaian COVID-19, insyaAllah ya. Sentiasa ada rahmat di sebalik ujian yang Allah turunkan kepada kita ya. Pagi ini insyaAllah kita akan ada tetamu istimewa pagi ni ya. Macam DJ radio lah pula rasanya. Kita akan ada tetamu istimewa hari ini. Tetamu istimewa kita pada hari ini ialah Yang Arif, Tuan Haji Muhammad Azhari Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang ya. Kerana topik yang kita nak bincang pagi ni ialah topik yang panas ya. Ini para isteri kat luar sana kena dengar topik ni. Kalau tak dengar memang rugi sangat. Jadi kawan-kawan yang dah
FB Live ni, ada 177 orang ni dah ada FB Live ni, share dengan kawan-kawan lain, kawan-kawan yang bergelar isteri kan. Ramai kan kawan-kawan kita yang bergelar isteri kan. Share sebanyak-banyaknya, invite diorang datang untuk tengok. Kerana apa? Kerana mereka perlu tahu hak mereka ya. Dan juga para suami, bukanlah kata sesi pagi ni khas untuk isteri sahaja, tetapi para suami juga ya. Jemput para suami untuk hadir kerana kita hendak suami-suami juga mendengar dengan dengan khusus ya. Boleh dengar tak suara saya? Ada yang kata tak boleh dengar Kalau kata suara saya majoritinya boleh dengar, maknanya yang tak dengar suara tu mungkin ada masalah connection di tempat masing-masing mungkin, atau dengan internet connection masing-masing. Dah boleh dengar tak? Kita test suara dulu 1 2 3 sambil kawan-kawan kita berkongsi dengan kawan-kawan yang lain boleh dengar. Alhamdulillah, Mazura kata boleh dengar. Ya, ini jangan tanya soalan dulu, Puan Siti Hadijah nanti dulu ya. Sebab apa? Sebab ni saya tanya soalan dulu kepada Yang Arif. Baru tuan-tuan dah habis soalan saya, baru saya akan bagi tahu boleh tanya soalan, baru boleh tanya soalan. Sebab kalau tanya awal-awal ni rugi, sebab kita takkan pin soalan ni di skrin. Jadi nanti soalan ni tidak dijawab. Jadi Puan Siti Hadijah nanti ulang balik soalannya nanti bila saya bagi tahu soalan dibuka ya. Jadi sebelum saya menjemput Yang Arif Azhari, Tuan Azhari untuk bersama-sama dengan kita, saya perkenalkan latar belakang sedikit. Yang Arif mempunyai pengalaman lebih 25 tahun ya di dalam bidang kehakiman syariah di Malaysia ya. Memulakan kerjaya sebagai peguam syar'i sebelum dilantik sebagai hakim Mahkamah Rendah Syariah dan seterusnya sebagai ketua pendaftar ya, dan sekarang beliau merupakan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang. Berkelulusan ijazah sarjana muda syariah daripada UKM dan kemudiannya melanjutkan pelajaran ke UIAM untuk menamatkan master dalam syariah ya, memperoleh master dalam syariah daripada Universiti Islam Antarabangsa ya. Tujuan sesi hari ini sebelum kita bermula lebih jauh ya, share bukan sebab kita nak duit Saya tak percaya kita share ni sebab kita nak bagi duit, tak. Kita share sebab kita caring. We share because we are caring. Kita ambil berat ya. Share dengan kawan-kawan, share dengan adik-beradik, share dengan rakan-rakan sekerja supaya ramai boleh dengar pagi ni ya. Pagi ni ramai boleh dengar apakah dia hak-hak isteri ya. Baik, tujuan sesi pagi ni ingin saya jelaskan ya sebelum saya menjemput Yang Arif Azhari bersama-sama dengan kita. Bukan nak laga-lagakan antara suami dan isteri ya. Ada orang tanya saya kenapa buat tajuk macam ni. Ni macam nak melaga-lagakan suami dengan isteri, bukan nak melaga-lagakan suami dengan isteri. Tujuan utama ialah supaya suami dengar, faham ya. Dengar tu satu hal, faham kenapa suami kena menjaga kepentingan isteri ya. Isteri pun duduk dengar, faham, bukan sebab isteri nak bentak-bentak kaki nak tuntut daripada suami, tidak. Supaya isteri tahu apakah dia hak-hak dia, bukan nak suruh bentak-bentak kaki nak tuntut daripada suami buat itu dan ini. Dan suami pula ada suami yang sebelum-sebelum ni kita dah buat promo ni sejak 3-4 hari lepas, ada yang DM saya, dia kata, "Oi, ini macam percubaan untuk isteri saya, memberi tahu pada isteri saya supaya menuntut daripada saya." Tidak ya. Ini adalah untuk kepentingan semua pihak ya. Tu nak kena clear ya. Jadi saya juga Yang Arif Azhari juga minta saya maklumkan bahawa apa pandangan yang diberikan oleh Yang Arif pada pagi ini adalah pandangan yang bersifat peribadi ya. Dia bukan satu pandangan rasmi, pandangan bersifat peribadi berdasarkan pengalaman Yang Arif ya. Dan kenapa? Kerana setiap orang hakim ni dia boleh berijtihad ya, dia boleh membuat keputusan sendiri. Jadi apa yang dikemukakan oleh Yang Arif Azhari mungkin ada pandangan-pandangan tentu kepada hakim-hakim yang lain juga mempunyai pandangan-pandangan peribadi yang tersendiri ya. Jadi ini bukan pandangan rasmi satu, kerana apa? Kerana ia adalah terkait dengan pengalaman masing-masing, pengetahuan masing-masing. Dia juga melihat kepada sudut bahawa setiap orang hakim boleh berijtihad, boleh membuat keputusan sendiri ya. Jadi dengan ini saya jemput Yang Arif Azhari. Okey, belum lagi belum lagi. Technician saya kata belum lagi. Jadi sementara kita menjemput Yang Arif Azhari muncul dalam sesi FB Live ni, share ya, saya ulang semula, share kawan-kawan semua ya. Sebab sepanjang
22 tahun semenjak tahun 1998 saya terlibat dalam industri perancangan harta ni. Isu hak isteri ke atas harta ni adalah isu yang hangat diperkatakan, ya, dan ramai orang melontarkan pelbagai pandangan tentang apakah dia hak-hak ini semasa hidup, hak-hak ini selepas mati. Kita akan cover dua-dua, hak semasa hidup dan juga hak selepas mati, ya. Kita akan cover dua-dua. Sementara saya tunggu technician saya bagi cue. Boleh masuk ke tak boleh masuk? Belum lagi, okey. Jadi sepanjang 22 tahun di dalam industri perancangan harta ni, ini adalah antara isu yang kerap diperbincangkan, ya. Sepanjang 15 tahun operasi Wasai Shop Berhad daripada tahun 2004, ini juga adalah antara isu yang sensitif, ya, yang bila kita sentuh tu dia macam ouch, dia macam tu lah lebih kurang, ya. Tetapi suka tak suka, ia adalah satu isu yang perlu kita perbincangkan dan perlu dilihat kedudukan yang jelas hak-hak isteri ke atas harta suami. Kita tak nak, pagi ni kita tak nak cerita pasal perkara-perkara lain, kita hanya nak cerita tentang hak isteri sahaja ke atas harta suami. Maknanya dua pihak je, ya, dua objektif, iaitu hak isteri ke atas harta suami. Benda-benda lain kita tak sentuh, ya. Benda-benda lain macam tuntutan penjagaan anak, apa semua, habanah dan sebagainya, ya, penjaga harta, yang tu kita tak sentuh, ya. Kita sentuh. Kita hari ni cuma nak sentuh tentang hak. Okey, share sebanyak-banyaknya sementara kita tunggu Yang Arif Azhari masuk. Kenapa lain tak clear ke? Yang Arif belum live lagi, ya. Sebab saya difahamkan pagi ni walaupun duduk di rumah, tapi Yang Arif bermesyuarat dengan staf-stafnya di Mahkamah Tinggi, ya. Jadi kita tunggu Yang Arif selesai sebentar sebelum kita bawa Yang Arif masuk di dalam sesi kita. Technician saya akan beritahu apabila masanya sesuai, ya, bila masanya sampai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sementara menonton ni, sementara kita tunggu Yang Arif masuk, while we wait for the ball to start rolling, bolehlah pergi ambil keripik masing-masing, ya. Nak minum Delgano ke, Dolgano ke apa ke, tapi musim-musim PKP ni jangan minum kafein banyak sangat, tuan-tuan, nanti jadi ketagih, ya. Kafein ni ada ketagihan. Jadi nak ambil keripik, nak ambil Dolgano, nak ambil air semua sementara tunggu Yang Arif masuk, bolehlah, ya. Jadi tadi saya dah bentangkan tentang apakah dia sesi kita, perbincangan kita pada pagi ini. Jadi boleh take note, ya, dan kalau ada soalan jangan kemukakan dulu. Ya, hold your card. Saya tahu ada banyak orang nak tanya macam-macam soalan ni, kan. Para isteri nak tanya macam-macam soalan, ya. Puan Hajah Zaliha kata dah share. Terima kasih Hajah Zaliha, share untuk kawan-kawan. Kesian kawan-kawan, sebab di dalam urusan saya nak sentuh dalam urusan perancangan harta pusaka, ya. Bahagian isteri ni kita kena jelas, ya. Ini saya cerita sikit sementara tunggu Yang Arif selesai mesyuarat dia. Bahagian isteri ni kita kena jelas. Bahagian isteri ke atas harta pusaka suami hanyalah 1/8 sahaja sekiranya suami ada anak. Kalau suami tidak ada anak, hanyalah 1/4, ya. Okey, jadi terima kasih Amar, cadangan yang baik, insya-Allah, ya. Kita memang kena bagi latar belakang lah, Amar. Takkan nanti tak bagi latar belakang pula, kan. Jadi kita kena faham satu perkara, ya Amar. Bukan satu perkara yang mudah untuk seorang hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk muncul secara FB Live di dalam FB Live seperti ini. Jadi ianya adalah satu privilege, ya, satu kelebihan kepada kita apabila kita dapat berkongsi maklumat ni. Sebab Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ni dia ada perkara-perkara atau ada sekresi kerahsiaan yang dia kena jaga, ya. Jadi kita rasa betul hari ni sebab Yang Arif Azhari, Tuan Azhari dapat bersama-sama dengan kita, ya. Okey, kita dah dapat Yang Arif Azhari di talian, ya. Jadi Yang Arif boleh? Okey, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Yang Arif. Assalamualaikum. Sihat? Boleh dengar, Okey, alhamdulillah. Tengok hari-hari PKP ni pun sebenarnya mesyuarat juga dengan jabatan, ya Arif. Mesyuarat sebabnya banyak kita tak boleh nak start sebab kita kena kelulusan daripada MKN juga.
Oh, okey, okey. Jadi So kita ambil maknanya sepanjang PKP ni Mahkamah Syariah memang tidak bersidang ya Arif? sudah tutup. Dia Tutup. bukan Maknanya perkhidmatan teras. Bukan perkhidmatan ya, teras. bukan perkhidmatan teras Jadi kalau ada kes-kes isteri nak menuntut harta daripada suami semua kena tunggu selepas Tak PKP boleh. lah. Kena tunggu kena tunggu. Kena tunggu selepas Kalau PKP. ada Okey, alhamdulillah. tangkapan kalau ada tangkapan yang melibatkan MCO, yang melibatkan tangkapan oleh pegawai penguasa agama tu, kemungkinan kena dengar lah, tapi rasanya itu kita serah pada polis semata-mata lah. PPA ni untuk menyurai je lah, tak buat tangkapan. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak ya Arif sebab sudi meluangkan masa dengan kita pada pagi ni untuk kita bincang topik panas ni ya Arif. Hak isteri ke atas harta suami. Ini topik panas, rasanya ya Arif dah biasa lah kot dekat mahkamah jumpa cerita-cerita macam ni kan. Okey. Jadi kita format kita pagi ni santai-santai. Format kita pagi ni santai-santai je. Kita tidak ada satu format yang khusus ya. Jadi saya akan tanyakan untuk pengetahuan kita punya penonton FB Live juga. Saya akan tanyakan beberapa soalan pada Yang Arif. Ada 4 soalan yang saya nak tanya pada Yang Arif. Selepas tu kita akan buka kepada soalan-soalan daripada penonton FB Live kita. Sebab tadi awal-awal live aja dah ada orang tanya soalan. Jadi kita tak sabar-sabar dia, banyak soalan ni. Jadi kita akan bagi tahu kepada penonton-penonton kita bila masanya untuk kita bertanya soalan. Round yang pertama ni kita kemukakan soalan dulu pada Yang Arif dan selepas tu barulah kita buka soalan untuk penonton. Jadi penonton bersabar tunggu cue daripada saya bila nak buka soalan nak berikan soalan. Baik. Tanpa melengahkan masa Yang Arif, kita nak terus pergi pada soalan pertama. Soalan yang paling panas sekali. Ya, apakah hak isteri ke atas harta suami, sebab kita fokus pada harta je hari ni, ke atas harta suami apabila berlakunya poligami? Ini soalan yang paling banyak kami terima Yang Arif. Jadi boleh Yang Arif ulas tak? Hak isteri ke atas harta suami bila berlaku poligami. Okey, kita terus pada isu bila ada permohonan poligami lah daripada suami untuk berkahwin, sama ada perkahwinan tu kali kedua untuk kali kedua ke ketiga ke keempat kan, tak kisahlah kan. Jadi kalau ada permohonan itu biasanya dia akan merujuk kepada beberapa peruntukan lah. Terutamanya Seksyen 23 Undang-Undang Islam. Mana seksyen ini peruntukan bahawa dia pertamanya dia memerlukan kebenaran daripada mahkamah dulu. Baru dia boleh mohon untuk perkahwinan di Jabatan Agama. Apabila dia mohon pada mahkamah, dia terbuka, dia mestilah dipanjangkan ataupun dijemput sama pihak-pihak yang terlibat. Antaranya isteri yang sedia ada. Kemudian bakal isteri dan juga bakal wali. Jadi dalam konteks soalan ini dia menjuruskan kepada apakah hak yang perlu ataupun yang ada pada bakal pada isteri yang sedia ada tu. Jadi dalam seksyen ini menyebut bahawa pertama tentang dia mesti mengerti apa hak-hak yang telah dia nikmati tanpa menjejaskan maknanya apa yang telah dinikmati sebelum poligami itu mestilah berterusan ketika poligami. Contohnya kalau nafkah itu merangkumilah tempat tinggal, pakaian, makanan masulatan personal punya alatan wang apa tu, makeup apa tu. Ini kalau sentuh ni sensitif. Sama ada makeup tu termasuk tidak dalam nafkah. Tapi yang itu adalah asas dia, nafkah asas. Yang keduanya isteri yang sedia ada ini boleh memohon untuk mendapatkan satu perintah mengenai harta sepencarian. Harta sepencarian. Ya, satu-satunya peruntukan boleh dituntut harta sepencarian ketika dalam perkahwinan adalah dalam seksyen poligami ni lah.
Okey. Yang ini adalah kira-kiranya pindaan terbaru lah. Tidak terbaru juga, tapi yang dimasukkan oleh pihak penggubah untuk menjaga kepentingan isteri supaya dia harta-harta yang telah dikira diiktiraf sebagai yang dikongsi ataupun dalam perkahwinan selama yang dia lalui tidak hilang lah ataupun tidak terjejas dengan perkahwinan baru suami itu. Itu maksudnya. Jadi suami, benda yang boleh dituntut adalah harta penjarian dan juga nafkah. Nafkah itu memang cadangan untuk berapa nafkah itu memang dimasukkan dalam permohonan dan juga mesti dipersetujui kedua belah pihak. Kalau boleh kedua belah pihak. Kemudian istilah tidak mengurangkan apa yang telah didapati dan yang telah biasa didapat pada waktu perkahwinan. Jadi konsep yang penting bagi nafkah ni ialah sebelum suami berpoligami, katalah isteri ni tanggungan nafkah dia oleh suami katakan 4,000 sebulan contohlah, dengan makan minum, tempat tinggal dan make up tadi yang Arif kata ada make up sekali. Takkanlah isteri ni lepas suami poligami dia orang Johor kata koring tak pakai make up kan. Pakai make up juga kan. Kalau katakan 4,000 nafkah yang suami tanggung isteri ni semasa sekarang dan selepas suami berpoligami yang 4,000 tu mesti kekal. Itu maksudnya ya Arif? Ya, pada dasarnya itu. Pada dasarnya macam itu. Dia boleh mempertahankan apa yang telah dia dapat. Soal dia nak memberi kemudahan pada suami dia nak kurang lebih daripada itu terpulanglah. Itu sebabnya nafkah ini adalah hak pada isteri dan isteri boleh memberi kebebasan ataupun memberi sedikit pengecualian untuk hak dia itu terpulang, tetapi pada dasarnya dia tidak boleh dipanggil menimbulkan dara kepada isteri yang sedia ada dan juga merendahkan atau merendahkan status kehidupan yang telah dia nikmati semasa perkahwinan dia sebelum dia berpoligami. Okey. Ya, betul. Dan dan perintah harta sepencarian ini yang pertama ni tadi kita bercerita pasal apabila suami ingin berpoligami, perintah harta sepencarian ni dikeluarkan sebelum ke atau selepas suami berpoligami? Semasa proceeding itu sendiri. Kalau ada tuntutan dibuat mesti diputuskan waktu proceeding itu sendiri sebelum kebenaran itu dikeluarkan. Okey, maknanya perintah itu dah keluar barulah kebenaran berpoligami dikeluarkan. Kadang-kadang dia bersekali lah, kadang-kadang dia bersekali dalam benda-benda tersebut. Tetapi banyak kes kita jumpa suami tak mohon pun kebenaran mahkamah untuk berpoligami, dia ambil jalan shortcut seperti yang banyak kes kita jumpa lah. Dia terus pergi nikah kat sepadan. Dalam keadaan macam tu, apa pula hak isteri ke atas harta suami ni, Arif? Okey, kalau kita tengok dari sudut undang dan sudut syarak, sebenarnya kalau kita nak katakan perkahwinan di luar negara ini tanpa kebenaran ini ataupun lebih kita kenali sebagai nikah di Siam ke, nikah di Batam ke dan sebagainya, dia ada dua isu, sama ada pernikahan itu sah ataupun tidak. Satu. Yang kedua, jika tidak sah, apa risiko dia? Dan jika sah, apa yang perlu dibuat? Jadi dalam ini, setiap perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang, apabila dia balik ke Malaysia, dia menjejakkan ke Malaysia dalam tempoh 6 bulan, dia kena buat pengesahan nikah. Dan mohon untuk didaftarkan nikah itu dan dikeluarkan sijil nikah Malaysia lah pada pasangan ini. Jika dia tidak daftar, risiko dia adalah kepada isteri yang baru dikahwini. Pada isteri yang sedia ada, dia kalau tidak daftar, dia tidak menjejaskan apa-apa pada pandangan saya lah. Dan sebabnya dia
dia adalah isteri yang telah status quo dia ada di situ dan dia akan kekal begitu. Tapi yang baru ini dia ada masalah berlaku kematian contohnya. Pengesahan nikah belum dibuat. Segala harta-harta itu tidak boleh dibuat secara proper lah untuk pembahagian dan sebagainya. Sebab pernikahan itu belum lagi disahkan dan belum didaftar. Itu risiko kepada yang itu. Dan selepas daripada pengesahan dibuat dan sebagainya, maka punya proses line tak line tak clear, tak kurang sikit. Saya okey nampak. Saya okey. Saya nampak JP putus-putus. tak. Lain tak clear, putus-putus, tak apa dengar. Ya. Dia musim-musim PKP, musim-musim PKP ni ramai macam tu. Ramai. Sini suara 5G. yang Arif tak berapa jelas, putus-putus. Tak clear. Ya, yang Arif dengar okey. Saya okey. Saya dengar okey. Tapi kadang-kadang putus lah suara. JDP kadang-kadang putus. Line tak clear tu. Putus-putus. Ya, okey, tak apa. Kita cuba sedaya upaya kita tu antara cabaran-cabaran dalam musim PKP ni lah. Jadi tadi kita dah sentuh tentang hak isteri ke atas harta suami bila berlaku poligami. Baik, kita sentuh satu lagi, hak isteri ke atas harta suami bila berlaku perceraian. Tadi tu poligami. Dalam kes ni dia bercerai pula. Macam mana tu yang Arif? Okey, dia perceraian ni ada dua, sama ada bercerai mati ataupun bercerai hidup lah. Kalau bercerai mati itu okey, boleh dengar. Putus. Hang. Halo. Mati. Ya. Teruskan ya Arif. Bercerai mati. Kalau bercerai mati maknanya itu boleh dibuat tuntutan harta sepencarian dulu sebelum diagihkan secara faraid ataupun diagihkan secara lain-lain lah. Tetapi kalau cerai hidup, yang ini biasanya lah orang yang cerai hidup ni dia akan memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap apa juga harta yang diperolehi dalam perkahwinan semasa kedua-duanya ada hidup bersama lah. Apa juga lah. Jadi itu okey. Alright. Dan tapi kalau harta sepencarian saya jumpa kes lah yang mana isteri ni nak menuntut harta sepencarian tetapi harta-harta yang suaminya semasa hidup bersama dengan isteri ni bagi tahu isteri ni bangunan ni abang punya, ni company ni abang punya, tapi bila isteri nak tuntut harta sepencarian dia mendapati sukar nak mendapat bukti bahawa harta-harta tu adalah milik suami sebab suami pakai proxy rupanya. Dia letak nama orang lain. Suami ni cerdik dia kona mana dia boleh potong tangkona dia potong. Okey. Kalau kita yalah dalam perbicaraan ni kedua-dua belah pihak ni mengemukakan keterangan. Jadi kalau suami itu boleh mengemukakan keterangan bahawa itu bukan harta milik dia, ya, dengan keterangan dan dia sanggup bersumpah dengan menyatakan bahawa memang betul milik dia, mungkin dalam isu tu isteri akan kalah lah dari kes tu. Sukar dia nak buktikan kan. Tetapi selepas perkahwinannya ada 2-3 benda yang boleh tuntut, antaranya muta'ah. Muta'ah ni sagu hati ataupun sagu hati selepas perceraian lah. Yang keduanya tuntutan harta pencarian tadi. Yang ketiganya tuntutan tunggakan nafkah semasa dia bersama dulu, yang dirasakan bahawa dia tidak mendapat nafkah yang secukupnya berdasar kepada kemampuan suami. Dia boleh. Dia sebabnya tunggakan nafkah isteri ini
dia sampai bila pun dia akan menjadi hutang. Boleh dituntut. Berbeza dengan tuntutan nafkah anak. Nafkah anak tidak boleh dituntut tunggakan. Itu beza dia. Jadi kalau tiga-tiga tuntutan itu jalan, maknanya saya rasa dari sudut hakim pencarian itu mungkinlah boleh diprosikan dan sebagainya, tetapi dia kena yalah itu tengoklah dalam masa pencarian macam mana bentuk bagaimana bentuk yang dikatakan prosi dan sebagainya. Kalau lah perkara tersebut jelas tidak ada bukan pemilikan, memang tak dapatlah. Baik. Jadi macam bila dah ada perintah daripada Mahkamah Syariah telah dikeluarkan, suami ini kalau kata proses bercerai tadi, bercerai hidup, ada perintah telah dikeluarkan, suami perlu membayar muta'ah. Muta'ah ni sagu hati, bergantung kepada tempoh perkahwinan kan ya Arif kan? Antara salah satu. Okey, jadi dah keluar perintah, mahkamah dah keluar perintah. Salah satu daripada adalah okey. Sila ya. Mahkamah dah keluar perintah. Apa dia soalan tadi? Soalan semula. Mahkamah dah keluar perintah, harta sepencarian suami kena serahkan harta-harta ni kepada isteri sebagai harta sepencarian. Muta'ah suami kena bayar sekian-sekian banyak. Tunggakan nafkah semasa hidup, suami ada hutang dengan isteri nafkah kena bayar sekian-sekian banyak. Tiba-tiba suami tak nak bayar selepas perintah dikeluarkan. Apa berlaku ya Arif? Dipanggil penguatkuasaan perintah. Penguatkuasaan perintah ni dia banyak caralah. Kalau untuk kita nak dapat duit, kita boleh buat saman penghutang penghakiman dia panggil. Maknanya saman penghutang penghakiman ni kita ambil perintah yang telah dikeluarkan tadi, kita kemukakan kepada hakim dan dia mengatakan bahawa suami gagal untuk menjelaskan bayaran ini. Katakan muta'ah sebanyak 100,000 contohlah kan. Kemudian hakim akan memeriksa kemampuan suami ini, berapa yang boleh dia bayar. Okey, katakanlah dia tengok kemampuan suami ini dalam masa tempoh 6 bulan dia selesaikan. Jadi dia akan buat satu perintah mengatakan bahawa suami hendaklah membayar 100,000 tadi dalam tempoh 6 bulan kepada isteri. Kalau masih gagal, untuk komite, dipanggil komite prosiding untuk membawa ataupun menghantar suami itu ke penjara lah jika gagal untuk melaksanakan perintah tersebut. Itu last sekali. Dan berapa lama dia dekat penjara tu siapa yang tentukan? Berapa lama dia di penjara? Hakim yang tentukan. So untuk kalau nafkah tu, sebulan nafkah tu sebulan penjara tu. Sebulan? Sebulan penjara. Dia tengok pada berapa jumlah dan sebagainya tu. Okey. Jadi maknanya tapi kita tak ada dengar pula cerita suami dipenjarakan kerana melanggar perintah komite ni yang Arif Jarang dengar rasanya. Melanggar perintah komite, mana kita komitekan dia tu, hantar dia. Dia melanggar perintah yang telah ada. Yang Hadana, contoh Hadana, kita dah aturkan dia punya jadual dia, maknanya minggu ni ke ibu, minggu ni ke ayah. Tiba-tiba ibu ataupun ayah ni ambil tak bagi. Dan tak bagi terus. Dan isteri buat permohonan untuk komite. Jadi ada kita pernah berlaku di penjara sebulan, penjara 7 hari. Allah. Maknanya kita akan buat begini, maknanya kalau dia gagal serah anak tu, kita hantar ke penjara. Jadi sepatutnya mana yang tak nak penjara tu diserahlah. Ikutlah perintah tu. Tapi kadang-kadang tu ada yang degil tu, ya. Benda boleh penjara. Yalah, benda boleh settle buat apa? Pergi penjara lah. Dia boleh gaduh apa? Buat apa settle? Iyalah. Jadi maknanya sebab ni nak bagi peringatan kepada masyarakat di luar sana. Maknanya perintah Mahkamah Syariah ni jangan buat main-main yang Arif tetapi itulah bila kadang-kadang tu nak sampai kepada peringkat tu dia dah putus asa. Kemungkinan putus asa kerana kalau sebelum ni dah ada banyak duit yang pakai dan sebagainya untuk
hire wakil untuk bantu dia dan sebagainya. Jadi yang tu yang dia rasakan ialah dia menyerah aja dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita sampai pada peringkat itu memang boleh sampai pada satu peringkat. Dia mesti ada penyelesaian dia kepada perkara itu. Cuma nak sampai kita lah boleh direct, tak bolehlah kita kerat-kerat gitu je. Yalah. Prosedur dia lah. Yalah. Sebab banyak kes dalam masyarakat yang kita jumpa hari ni, perintah sudah dikeluarkan tapi tidak dipatuhi. Kadang-kadang ada suami yang tak patuh. Suami yang tak patuh ni biasanya isu harta sepencarian dengan nafkah lah kan. Yang dulu ada cadangan, kita dengar dulu bahawa kalau suami ada hutang nafkah kepada anak selepas perintah dikeluarkan, suami tak boleh nak bayar, boleh diambil daripada wang KWSP dia. Betul ke Yang Arif? Pernah dengar? Saya ada pernah dengar dulu. Baru urus berbincang. Oh, okey. Kita harap ada yang baru ni dah menyambung baliklah perbincangan tersebut ni. Perbincangan tersebut ada cadangan untuk mengambil daripada pihak ketiga untuk membayar bagi tujuan itu. Jadi itu urusan bukanlah semudah cakap sebab kita memerlukan undang, memerlukan berbagai memerlukan penelitian ataupun satu kajian yang detail lah. Betul. Jadi ini bagus dan boleh diteruskan perbincangan tu supaya mudah, tak adalah sampai orang kita nak penjara ke orang, boleh ambil duit ke universiti. Tapi dalam PKP ni payah lah, boleh keluar lah. Yalah. Dan apa, kita nak sebuat orang dalam penjara musim PKP ni, orang yang langgar arahan PKP pun ramai kan masuk penjara. Dalam PKP ni kita tutup mahkamah lah. Mahkamah kita tutup. Tapi bila bicara untuk buka mahkamah, setakat ni tidak ada kebenaran lagi lah untuk mahkamah dibuka seperti biasa. Ya. Yang Arif, satu soalan juga yang kerap isteri tanya kepada kami lah. Kalau semasa hidup suami pinjam, akadnya pinjam lah, suami pinjam duit isteri 100,000 contohnya, sebab biasalah kadang-kadang suami businessman, isteri tukang simpan duit, suami tukang cari duit kan. Jadi isteri simpan duit dalam tabung haji, lepas tu suami ni businessman, bisnes dia terdesak, dia pinjam duit isteri dia 100,000. Lepas tu suami mati, boleh tak 100,000 tu isteri tuntut daripada harta pusaka suami sebagai hutang? Dan pada pandangan Yang Arif, semasa hidup, semasa transaksi hutang tu dibuat, perlu ke dia buat sesuatu dokumen untuk membuktikan bahawa hutang itu wujud? Perlu. Kalau itu dikira sebagai hutang, dia perlu pada ada dokumen yang proper lah, supaya kalau ada apa-apa berlaku, perceraian hidup ke, perceraian mati ke, perkara ni boleh dituntut di mahkamah tentang hutang suami isteri ni. Sebab hutang suami isteri ni ataupun isu tentang harta suami isteri yang selain daripada harta perceraian tadi, boleh dituntut di mahkamah syariah. Sebab apa-apa yang berbangkit daripada perceraian dan perkahwinan mengenai dengan harta, walaupun tidak diwujudkan proviso yang khusus mengenai dengan hutang suami isteri ataupun harta suami isteri, tetapi secara umumnya dalam bidang kuasa asal mahkamah itu ada dinyatakan bahawa boleh didengar sebarang pertikaian mengenai harta yang berkait dengan suami isteri, termasuklah hutang suami ataupun hutang isteri pada suami ini. Dan kalau ada perintah tersebut dan tak sempat dibayar sehingga kematian dan isteri dia tetap nakkan duit tersebut, kena tolak dululah, sebab dia sebagai hutang yang syarak, hutang yang syarak yang perlu ditolak daripada duit pusaka. Boleh. Jadi maknanya sebab kita nak educate, saya daripada tahun 1998 dulu terlibat dalam bidang ni, duk educate, tapi orang marah pula Yang Arif. Saya duk educate kalau suami isteri ada hutang antara satu sama lain, isteri terutamanya, suami pinjam duit isteri.
perlu ada dokumen. Ya, saya selalu cadangkan pada orang, buku 35 tu tak jalan tu kalau sekadar tulis buku 35. Saya selalu cadangkan buat satu akuan bersumpah yang mudah saja, ya, yang mana dalam akuan sumpah, sebab duit tu 100,000 banyak tu. Kita banyak sikit-sikit ni. jumlah yang besar. Kalau setakat 20-30 ringgit tu tak apa lah ya, kan. Ini Kalau setakat sama-sama beli simen, sama-sama beli atap untuk rumah, tak ada. Itu harus cari. Padahal ini suami pinjam duit isteri sebab nak suntik modal dalam syarikat dia untuk bisnes dia, kan. Jadi saya selalu educate masyarakat, buatlah dokumen yang simple. Akuan bersumpah mengesahkan bahawa pada hari sekian-sekian suami telah meminjam duit isteri sebanyak 100,000. Kemudian pergilah cop suruh sumpah sikit, kan. Jadi nak menguatkan tu kan. Tapi masyarakat marah pula. Masyarakat kata, suami isteri pun nak berkira. Kan. Tapi sebenarnya kita boleh tengok bahawa kena berkira jugalah. Kena berkira, tapi jangan terlalu ketat sangatlah. Cuma dalam konteks kita, kalau kita tengok pengalaman lah dari sudut bila bicara harta pencarian, untuk membuktikan sumbangan dia terhadap rumah contohnya, bila dia katakan dia buat pos ni, duit dia banyak yang buat, tapi bila kata bukti, tak ada bukti. Maknanya dia kata dia yang pergi beli lampu, dia yang pergi beli wallpaper, dia yang pergi beli macam-macam lah, dia yang panggil tukang dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia tidak menyimpan bukti-bukti resit-resit tu, jadi dia gagal lah kemuka kepada mahkamah apa yang didakwa. Jadi kalau kita ikutkan, memang betul lah, kita takkanlah kita nak simpan benda-benda begitu kan. Tapi moleklah kita mulakan dengan menyimpan, bukan tujuan untuk apa-apa, simpanan saja. Simpanan untuk apa-apalah, bil elektrik ke bil apa ke, dia simpanan untuk dalam fail yang khas, senang supaya apa-apa yang berlaku, sama ada kematian atau perceraian, benda itu boleh dijadikan bukti ataupun boleh dirujuk semula lah. Sebab kalau pencarian ni pun penting, sebabnya kita tengok dalam konteks pusaka, ada sebuah rumah yang ada anak, ada seorang anak perempuan yang kecil dan sebagainya, dia akan berkongsi dengan orang lain rumah tersebut. Jadi kalau dia nak kemukakan harta pencarian, dia sebanyak mana sangat yang dia dapat kalau sumbangan dia digagal buktikan dan sebagainya, mungkin dia tak dapat apa-apa daripada harta pencarian tersebut. Betul. Jadi pasangan suami isteri di Malaysia sebenarnya untuk mengelakkan risiko-risiko sebegini, kena ada budaya menyimpan resit, kena ada budaya merekodkan transaksi, kan, supaya kemudian hari kalau berlaku situasi-situasi sebegini, dokumen-dokumen itu boleh membantu. Betul tak Yang Arif, kalau kita nak katakan mesti ada budaya begini di kalangan pasangan suami isteri? Betul. Jadi terutama yang melibatkan transaksi yang besar lah. Jadi bila nak buat tuntutan tu nanti, sekurang-kurangnya semua dokumen, semua bukti sudah lengkap. Jadi memudahkan mahkamah untuk membuat keputusan. Kalau bukti-bukti ni semua tak ada resit, tak ada apa, yalah, kita suami isteri ni kadang-kadang pinjam suami isteri ni macam pinjam kayu api, kata orang zaman dulu kan. Maknanya pinjam kayu api dah bakar jadi abu, kena tiup angin habis ya. Biasanya gitu kan. Jadi kalau dalam keadaan tak ada bukti, dia nak tuntut harta sepencarian, macam mana dia nak tuntut ya? Resit semua tak ada. Dia dalam tuntutan pencarian ni, apa yang kita yang mahkamah nilai lah adalah sumbangan, sumbangan dan juga sama ada sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung. Sumbangan secara langsung itu yang kita cerita tentang resit-resit, transaksi dan sebagainya tadi, mana duit yang kita bagi ke apa sebagainya, itu sumbangan secara langsung. Tetapi kalau benda perkara tersebut tidak ada, yang kita gagal untuk kemukakan, kita masih ada yang kedua, iaitu sumbangan secara tidak langsung. Dia kembali secara tidak langsung ni, dia kembali semula kepada soal nafkah tadi, nafkah yang masa dalam kahwinan tadi. Kalaulah kita ni membuat semua tugas-tugas rumah dan sebagainya, itu adalah dikira sebagai sumbangan secara tidak langsung. Tugas sepenuhnya, tugas sepenuhnya dalam rumah, walaupun itu adalah sebahagian daripada tugas sebagai suri rumah, tetapi tugas itu juga
dari segi syaratnya adalah dikira sebagai dari segi undang-undang ini dikira sebagai sumbangan secara tidak langsung. Jadi sumbangan secara tidak langsung ini adalah dikira dalam sumbangan terhadap pemilikan harta tersebut. Mungkin kalau tidak ada isteri tadi, kita terpaksa membelanjakan benda lain, membelanjakan apa tu? Ya. Proses menggajikan orang gaji. Duit juga. Proses menghantar anak ke nursery. Duit juga. Jadi dengan adanya isteri tadi, kita tidak perlu jadi nursery dan sebagainya. Tapi dalam musim-musim betul. Nursery, ya. Okay. Nah, jadi dalam pengalaman yang Arif sendiri, harta pencarian yang diperintah tuntutan harta pencarian yang diperintahkan oleh Mahkamah Syariah bagi pasangan yang menyumbang secara langsung duit dan sebagainya, adakah ia lebih tinggi peratusannya? Tak berdengar ya dia. Boleh clear? Boleh dengar tak Arif? Boleh dengar tak Arif? Okey. Mana portion ataupun yang dituntut? Memang dalam tuntutan ada yang menuntut portion tu sampai 100% ada. Maknanya dia tuntut mana hak bagian dia tu nama harta pencarian tapi dia tuntut semua itu adalah milik dia semua. Dia kata ada juga. Ada yang menuntut 2/3. Ada yang menuntut 1/3, ada yang menuntut 1/2. Itu semua kita akan nilai melalui sumbangan tadi. Sumbangan tadi. Kalau dia kata pada nilai keseluruhan, contoh dia kan. Biasanya yang nilai keseluruhan ni dia beli rumah. Beli rumah loan pertama. Kalau loan pertama ataupun boleh dengar. Ataupun dia beli rumah loan suami. Kemudian suami dia ada masalah dalam pekerjaan dan menghilangkan diri ataupun dibuang kerja dan sebagainya, loan boleh. nama suami. Dia yang bayar. Bulan-bulan itu dia yang bayar. Betul. Sehinggalah satu peringkat dia telah memfailkan perceraian dan berlaku perceraian dan dia nakkan rumah tu ditukar pada nama dia sebab dia yang bayar semua. Daripada mula suami digagal bayar tu dia bayar semua. Dan dia kalau dia buat loan tu dia memerlukan untuk pembiayaan semula. Pembiayaan semula dan dia buat loan baru untuk cover balik yang hutang-hutang yang ada tu. Tentulah sekali pada ketika itu dia mohon untuk nama diisytiharkan harta tersebut atau pencarian 100% atas nama dia. Dan suami tak tahu mana dah. Itu dah ikut isteri baru pun. Kita tak dapat nak panggil pun mahkamah. Kelas sok khabar je. Itu kedudukan yang biasanya yang dipohon 100%. Dan pernahkah Mahkamah Syariah loan balik? Kita pernah luluskan untuk dia 100% tadi, kemudian dia buat pembiayaan semula melalui bank ataupun melalui pinjaman kerajaan untuk ditukar nama kepada nama dia. Maknanya tanpa perintah tu bank ataupun pihak-pihak lain tak boleh meluluskan untuk buat pembayaran semula. Pada ketika itu kita ambil kira lah berapa segi. So ibaratnya umpamanya kita akan mengesan dulu suami itu seboleh mungkin untuk dihadir untuk menjawab. Lain tak apa clear lah. Kita tengok pada berapa jumlah yang telah dibayar oleh pihak isteri tadi. Ada sebahagiannya telah pun melepasi jumlah prinsip. Lain tak apa clear. Lain tak clear. Lain tu haji. Jadi maknanya bagi tak clear. Lain kami yang tak apa clear. Lain saya tak apa clear. Tapi yang ada boleh dengar suara saya Boleh. Sangkut-sangkut lah.
Boleh dengar tapi sangkut-sangkut. Lain tak clear, lain saya tak clear ni. Dia musim PKP ni macam ni lain dia ni. Ya. Apa ni maknanya tadi yang Arif boleh dengar suara saya kan? Boleh. Jadi maknanya tadi kalau penyelesaian bagi suami isteri yang membeli rumah secara bersama tetapi yang membayarnya adalah isteri. Daripada mula sampai apa sekarang isteri yang membayar, cara yang terbaik ialah setiap sangkut-sangkut lah. Nanti kejap saya cuba boleh dengar jadi apa kalau isteri yang membayar maknanya bagus untuk isteri ini menyimpan bukti ya. Sangkut. Bahawa dia jugalah yang membayar ansuran setiap bulan. Tak gitu ya Arif? Yang Arif boleh dengar? Boleh. Yang Arif boleh dengar? Boleh Boleh. Jadi Sangkut. dalam jadi sangkut Jadi dalam kes begitu isteri simpan bukti bahawa dia yang membayar untuk rumah. Kalau dia bayar deposit rumah, dia pun simpan bukti untuk bahawa dia yang bayar deposit rumah. Tapi rumah nama dua orang. Jadi apabila berlaku perceraian ataupun bercerai mati, berlaku kematian, isteri ni ada bukti yang kuat untuk tuntut rumah itu secara keseluruhan, 100% daripada rumah tu. Betul macam tu ya, Arif? Tukar kepala nama dia kena dapat perintah daripada mahkamah. Tapi dapat perintah daripada mahkamah dululah. Tetapi pembuktian yang dia nak tuntut 100% rumah tu adalah pembuktian mesti cukup. Yang ketat pembuktian dia ketat. Memang. Dan kalau dia boleh membuktikan pada mahkamah bahawa rumah tu sebenarnya memang dia yang bayar daripada semua, suami tak keluar satu sen pun, maknanya dia boleh tuntut keseluruhan rumah tu. Dan pernah biasanya yang macam ni yang suami hilang. Suami yang di tengah perkahwinan tu dia hilang gaib. Tak boleh dikesan. Tak boleh dikesan. Ya. Okey, tadi proceeding di mahkamah kena tetap dilalui lah untuk mendapatkan perintah. Ya. Saya minta maaf semua sebab line yang Arif clear, line saya yang sangkut-sangkut sikit ni. Jadi saya minta maaf semua kalau tenggelam timbul suara saya ni. Okey, kita nak buka terus kepada persoalan daripada kawan-kawan yang mendengar FB ni. Boleh kemukakan soalan ya. Jadi kita pin soalan Puan Nurani. Okey, ni ada soalan pertama daripada sahabat kita ni, Puan Nurani, yang mengatakan ada syarikat amanah yang membenarkan harta seperceraian 100% selepas tempoh perkahwinan. Tetapi selepas bercerai, suami mengatakan dia tidak membaca deklarasi tersebut dan mengatakan dia masih mahu separuh dari hak rumah itu kerana suami yang bayar loan. Macam mana ya Arif? Maknanya syarikat amanah ni dibuat macam satu yang syarikat amanah tu maksud dia macam mana? Boleh terang ke? Dia syarikat amanah ni dia buatkan dokumen harta sepercarian yang mana suami mengisytiharkan bahawa rumah ni adalah 100% milik isteri dia. Tapi nama dokumennya harta sepencarian. Kan? Jadi suami claim kata dia tak tahu, dia baca je, dia sign je, dia tak baca pun. Sekarang suami kata dia ndak juga bahagian dia yang separuh. Maknanya tak jadilah yang dia sign mula-mula tu kata 100%, dia ndak separuh juga. Dia kalau dia mempunyai asas untuk membuat tuntutan, dia boleh buat tuntutan. Boleh buat tuntutan. Sekalipun dah ada deklarasi. Deklarasi tu pun perlu pada pengesahan daripada mahkamah juga. Deklarasi itu tidak secara automatik kalau untuk pelaksanaan dia tidak secara automatik boleh dia terus dilaksanakan. Betul. Kena jadi maknanya pengesahan. Ya, maknanya apa-apa keadaan sekalipun yang berkuat kuasa ialah perintah dari mahkamah. Betul tak ya? Ya. Jadi kalau sekadar dokumen dia buat deklarasi tadi tu, dia buat dokumen tu hanyalah deklarasi saja dan tidak automatik berkuat kuasa. Kalau ada apa-apa pertikaian, mahkamah akan mendengar pertikaian tersebut berdasar pada bukti-bukti dan akan dibagi putusan pada berdasar pada bukti-bukti dan apa yang dituntut, apa yang dipertikaikan dan yang dituntut dalam.
Betul. Okey, kita pin soalan puan ni. Isteri membayar semua, suami cuma penjamin. Ini biasa ni, Arif, kita jumpa seperti macam ni biasa. Tapi suami nak menuntut harta sepercarian ke atas rumah tersebut. Macam mana pula kedudukannya? Okey, setiap pihak-pihak ni boleh menuntut. Boleh, dia kata saya nak menuntut, silakan menuntut. Cuma dalam tuntutan itu kita akan melihat kepada sumbangan. Apa sumbangan? Ya. Dan kalau dia mengatakan bahawa dia ada penjamin tu, apakah peranan penjamin itu dalam sumbangan sebagai sumbangan dia dalam miliki harta tersebut. Kalau dia berjaya membuktikan bahawa dengan jaminan tersebut bank boleh bagi, contohlah bank boleh bagi loan itu, boleh bagi pembiayaan tersebut, maka itu bukti sebagai satu contoh daripada sumbangan lah, dikira sebagai sumbangan secara tidak langsung ataupun sumbangan secara langsung. Dia dia kena buktikan sumbangan yang dia mengatakan bahawa jaminan dia itu dah yang menyebabkan harta tersebut boleh diluluskan oleh bank untuk membuat satu pembelian. Jadi semua dari sudut portion dia berapa dia itu akan dinilai daripada keseluruhan daripada perbicaraan itu nanti. Sebab kita akan dengar tuntutan dia dulu, kemudian kita akan dengar pembelaan daripada isteri tentang yang menolak tuntutan tersebut, dan mungkin isteri mempunyai hujah-hujah dia tersendiri dan bukti-bukti ataupun saksi-saksi dia tersendiri. Dan kita ketika perjanjian itu ditandatangani, kita tak tahu sebenarnya suasana ketika itu. Itulah yang akan dibawa pada pendengaran mahkamah dalam mahkamah menilai untuk membuat satu putusan mengenai dengan hak dalam harta tersebut. Jadi sebenarnya mahkamah tak terikat kepada formula 1/3, 1/4, 1/4, tak terikat tak terikat. Kita tengok tak terikat dia. Kita tengok soalan Puan Juliana. Untuk harta sepercarian, bagaimana jika isteri tidak bekerja dan menyumbang dari segi kewangan, dan isteri ni hanya duduk di rumah jaga anak saja, so sumbangan tidak langsung. Bagaimana aset arwah suami seperti unit trust, insurans, saving, duit tunai dia, bolehkah dituntut juga sebagai harta sepercarian selain daripada harta tak ada seperti rumah, ya? Berapa banyak sebenarnya yang layak untuk suri rumah yang tiada sumber kewangan? Okey, biasanya untuk suri rumah yang tidak bekerja, dan biasanya ada anak lah kan, ada anak. Biasanya sumbangan dia dinilai, kalau kita tengok pada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah, 1/3 lah. 1/3 daripada keseluruhan harta. Biasaannya 1/3. 1/3 daripada keseluruhan harta si mati lah. Jadi dia tengok pada tuntutan. Kadang-kadang dalam tuntutan, dalam pleading itu dia sebutkan tuntutan dia adalah sebuah rumah sekian. Dia tuntut berapa. Kemudian duit dalam simpanan tabung haji sekian. Kemudian kereta Harrier berharga sekian. Dia akan senaraikan tuntutan itu. Kita akan bagi perintah tu mengikut setiap item-item tu. Jadi item-item itu mesti dibuktikan sumbangan. Betul. Kalau rumah tu maknanya kalau dikatakan duit dalam simpanan itu sebagai harta pencarian, apa asas kita untuk menuntut duit itu sebagai harta pencarian? Apa sumbangan kita kepada duit itu? Katakanlah kita mengatakan bahawa dengan adanya kita suri rumah sebelum masa, suami dapat menyimpan wang dengan yang lebih. Sebab itu ada wang lebih. Kalau tidak, dia terpaksa bayar nursery, bayar orang gaji, bayar tuition anak. Ini tuition anak pun dia kena buktikanlah benda yang dia buat tu. Tuition anak. Dari sudut situ, suami dapat menjimatkan belanja, dan belanja itulah dapat menjimatkan wang, dan wang itulah yang kemungkinan dalam simpanan suami itu sebahagiannya adalah hasil sumbangan secara tidak langsung isteri. Itu contohlah. Betul. Jadi apa-apa pun pembuktian itu yang paling penting. Pembuktian dari segi sumbangan. Kita pin soalan untuk tuntutan mut'ah, bagaimana mahkamah tentukan berapa banyak sagu hati yang boleh dituntut? Ini formula untuk mut'ah. Sebenarnya tuntutan formula untuk mut'ah ni
tak ada sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi penghakiman kes-kes berbagai lah. Ada yang menilai dari sudut harian RM1 sehari, 50 sen sehari. Ada yang menilai dari sudut berapa lama perkahwinan, berapa teruk dia punya punca perceraian dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya perkara-perkara tersebut sebenarnya tidak ada asas macam nilai harian dan sebagainya. Pada dasarnya kita akan tengok kepada kedudukan isteri lah. Kedudukan isteri itu sama ada dalam perkahwinan tu kedudukan isteri dan juga kedudukan suami. Kewangan suami, pekerjaan suami ataupun pendapatan suami. Dan kalau kita tengok pada kes-kes yang lama dulu, kes zaman-zaman Tan Sri Syekh dengan Tan Sri Ahmad Ibrahim dulu, dia kira pada ketika itu macam 1 bulan gaji ataupun 2 bulan gaji, begitulah. Saya ini cara rampas ni, santai-santai lah, bukan secara ilmiah lah untuk kajian ni. Cuma dalam cara tersebut, kalau dia boleh buktikan bahawa suami dia adalah seorang yang mampu lah, kehidupan dia adalah kehidupan yang agak selesa, dan dia menuntut tuntutan itu kita asaskan kepada situ. Jadi setengah orang, jadi maknanya tak ada formula yang khusus lah. Biasanya kalau ada gaji bulanan, kalau RM15,000 tu kita mungkin bagi RM15,000 ataupun RM20,000 gitu. Tidak ada formula khusus lah. Dia tengoklah, kalau dia kena memaparkan hujah yang meyakinkan, membantu kita lah, membantu mahkamah untuk membuat satu keputusan. Cubalah research di luar negara ke, di Jordan ke, di Mesir ke, apa yang ada tu mungkin boleh membantu kita. Okey, soalan seterusnya, adakah transaksi dalam bank statement, contohnya isteri kepada suami, boleh dikira sebagai bukti pinjaman? Isteri transfer duit dia kepada suami dan transaksi itu dicatatkan di dalam statement atau di print daripada sebagai statement. Boleh tak dia dituntut semula sebagai bukti pinjaman setelah bercerai? Okey. Siapa yang boleh mengesahkan statement ni? Siapa yang boleh mengesahkan bahawa itu adalah statement bank, itu adalah bank, kalau sekian bank sekian ni, siapa yang boleh mengesahkan? Melainkan pihak bank sendiri yang mengesahkan bahawa akaun ni adalah milik si Anu, si Pulan. Dan memang ada transaksi itu masuk pada sekian-sekian bulan kepada akaun sekian. Dari sudut itu biasanya lah yang dipanggil adalah pegawai daripada pihak bank lah untuk mengesahkan. Boleh apa saja boleh dikemukakan. Cuma bukti tersebut sama ada bukti utama ataupun bukti kedua, bukti dokumen, bukti saksi mata ataupun bukti secara keadaan, keadaan, bukti dan sebagainya. Benda-benda tersebut boleh dikemukakan kepada mahkamah, terpulang daripada mahkamah untuk menentukan bahawa adakah dia relevan ataupun boleh dipakai. Adakah dia boleh diterima pakai? Tak relevan. Relevan tapi tak diterima pakai. Tak diterima pakai tu kemungkinan dari segi orang yang mengemukakan bukti tersebut bukan orang yang sebenarnya. Umpama contohnya laporan doktor, tapi yang kemukakan oleh isteri ataupun suami tadi, dia mengemukakan begitu saja. Sedangkan maker ataupun pembuat dokumen itu tidak dipanggil. Benda itu berkaitan, tapi dia tidak boleh diterima sebab tidak ada pengesahan daripada orang yang membuat dokumen itu untuk dikemukakan sebagai ekshibit ataupun bukti di mahkamah. Okey, soalan seterusnya kita tengok, hanya pasangan sajakah yang boleh tuntut atas perceraian? Adakah waris lain boleh tuntut bagi pihak suami isteri seperti anak atau ibu? Ini kes yang kita jumpa kat Kelantan dulu tu, pengusaha bas tu kan, yang anak dia tuntut atas perceraian bagi pihak ibu dia. Jadi boleh tuntut ke?
dalam mak ayah dia tu mewasiatkan tuntutan, boleh tuntut. Dia ada wasiatkan sebelum dia meninggal tu, mana dia diminta anak dia menuntut bagi pihak dia. Okeylah. Ataupun dia dalam tuntutan tapi dia meninggal. Dia tengah tuntut benda tersebut. Tiba-tiba tak sempat keputusan, dia meninggal. Boleh diteruskan tuntutan tersebut. Tetapi kalau tidak ada wasiat ataupun bukan belum sempat buat tuntutan, dia meninggal, ini ada isu sikitlah. Ada sebahagian daripada mazhab undang-undang ni dia mengatakan boleh, dan sebahagian daripada dia mengatakan tidak boleh. Dalam saya tengok dalam bab fikih di Selangor tu, dia menolak tuntutan bagi pihak yang tidak ada wasiat dan tidak ada yang tidak pernah dibuat oleh pihak berkenaan semasa hidup. Maknanya seolah-olah macam dia terbuka untuk buat tuntutan lah, terpulang lah pada mahkamah. Okey. Dia seolah-olah macam semasa hidup pasangan ni sendiri tidak menunjukkan sebarang indikasi bahawa dia nak menuntut. Dia seolah-olah gitu Arif Okey, sebab dia bukan hak yang boleh diwarisi. Dia adalah hak individu dia itu sendiri. Dia tidak boleh diwarisi untuk itu pandangan saya lah. Pandangan hakim-hakim yang lain mungkin berbeza lah juga yang Arif kan. Sebab setiap hakim berijtihad untuk pandangan sendiri kan. Okey, Kamarul Azri tanya, bolehkah tuntutan nafkah tadi dibuat dari pusaka kerana ia dianggap sebagai hutang? Maknanya semasa hidup suami tak bagi nafkah, suami mati, isteri nak tuntut sebagai hutang. Kita dah jawab tadi, maknanya kalau benda itu memang dikira sebagai hutang, dia kena tunaikan hutang dulu. Baru dia baru dilepaskan dibagi mengikut faraid. Kalau nafkah tu hutang, tak kena bayar dulu. Tetapi dia kena dapatkan perintah. Tapi dia kena dapat perintah daripada mahkamah syariah dululah ya. Kadang-kadang dah ada perintah, saya tak sempat laksana, meninggal. Okey, lain saya putus-putus lagi. Masya-Allah. Okey, kita cuba ambil seberapa banyak soalan yang boleh, tapi siaran kita ni dah ada bintang. Jadi boleh tutup ya. Jadi kita cuba ambil seberapa banyak soalan yang boleh daripada penonton-penonton kita. Tapi kita mungkin tak boleh nak jawab semualah. Jadi kita pilih mana yang kita boleh jawab ya. Soalan-soalan yang relevan ya. Saya rasa banyak soalan sebenarnya yang tanya kat sini, macam contoh Puan Siti Hadijah tanya nikah di sepadan tidak daftar di Malaysia kemudian berpisah, apa yang boleh dituntut. Yang ni sebenarnya yang Arif dah cover awal-awal tadi. Bila yang Arif sebut bahawa kalau nikah di sepadan dia kena ni kan, dia kena sahkan dulu kan. Dia kena pengesahan dulu ya. Kemudian Puan Sarah tanya harta sepercarian boleh dituntut hanya selepas bercerai atau sebelum bercerai. Yang ini pun tadi yang Arif ada jawab, sebelum nak berpoligami dan selepas bercerai ya. Kemudian Amar tanya ya, tidak seperti aset rumah kenderaan yang boleh dibuat hibah mutlak kepada penama yang dikehendaki. Adakah cara lain untuk membuat konsep yang sama bagi aset yang lain yang lebih cair? Pin kan soalan ni, senang Arif baca sekali, semua orang baca. Ni soalan daripada Amar ya. Adakah cara lain untuk buat konsep yang sama bagi aset lain yang lebih cair seperti saving, insurans, pelaburan? Alasan disebabkan kepercayaan yang terlalu rendah terhadap waris lain seperti adik-beradik apabila berlaku kematian kepada suami. Ini saya rasa Amar ni tanya, ni kita cerita harta sepercarian ya. Yang Amar kata ada tak cara lain untuk aset-aset lain untuk dibuat seperti hibah? Ini masuk soalan lain sebenarnya. Seperti hibah. Mungkin boleh ambil kesempatan juga dia jawab. Kalau tak apa boleh dibuat hibah untuk hibah manfaat tu kan. Tak apa. Itu ke saving macam itu SB ataupun tabung haji dan lain-lain pun boleh dibuat hibah. Rasa tersebut berjalan sekarang kan. Di pinggir hibah amanah ke hibah lain-lain itu pulang lah kan. Tak ada masalah. Benda yang boleh dibuat, benda yang boleh buat hibah, silakan. Boleh je buat hibah.
Ya. Ya, okey, itu maknanya jawapan kepada Amar tadi, sebenarnya apa harta pun sekiranya memenuhi rukun dan syarat, maka ia boleh dihibahkan asalkan hibah tu memenuhi rukun dan syarat, ya. Okey, Haji Sofian punya soalan ni cantik ni, Yang Arif. Ini memang soalan ramai orang tanya juga ni. Dia suami dah buat hibah ke jika telah buat hibah kepada pasangan, jika penerima mati dulu, boleh tak pemberi membuat tuntutan harta sepencarian daripada harta yang telah dihibah? Maknanya suami hibah kepada isteri, kemudian isteri mati, penerima mati. Suami sekarang nak tuntut pula harta sepencarian daripada harta yang dihibahkan kepada isteri tadi. Macam mana dia jawapan dia ni? Itu sebab sebelum isu hibah ni suami isteri lain ni saya tak clear, tak dengar. Ya? sebelum kalau Yang Arif boleh jawab tu soalan tu. okey, sebelum jika telah hibah kepada pasangan, penerima mati dahulu, boleh tak pemberi membuat tuntutan harta sepencarian? Dia begini, sebelum kita buat satu perkara ataupun sebelum kita buat dokumen hibah ataupun proses hibah di antara suami isteri ni, eloknya dia orang ni mesti buat pengakuan bahawa tidak ada tuntutan pencarian. Sebab kalaulah ada tuntutan pencarian pada ketika itu, maknanya dia hibah kepada suatu harta yang bukan milik dia sepenuh. Jadi kalau jika penerima mati dahulu boleh buat, jika tidak ada perkara itu dibuat persetujuan untuk pelepasan apa-apa pencarian, kalau dirasakan perkara itu dia berhak, dia boleh buat tuntutan pencarian walaupun proses hibah itu telah dibuat. Sebab itu sebelum proses hibah ni dibuat, pastikan perkara tersebut diambil kira. Hak-hak mengenai dengan harta pencarian tersebut. Supaya tak timbul isu ni. Soal dia dapat ke tak dapat itu cerita lain. Maknanya kita tak mahu ada timbul tuntutan kemudian tentang pencarian. Sedangkan pada waktu hidup tu dia setuju untuk buat hibah. Sepatutnya bila dia buat persetujuan untuk buat hibah tersebut, tapi kita tengoklah hibah tu hibah macam mana, hibah bahagian dia kepada isteri itu atau sebagainya. Kita tengoklah kalau ada ruang untuk tuntut atau pencarian, boleh saja, boleh tuntut. Kalau tidak ada ruang, tak adalah. Tentu habis begitu jelah kalau tuntut apa. Tengok berapa portion harta dia yang dimiliki sebenarnya pada ketika dia hibah tu. Kemudian kalau hibah dah sah dan sebagainya, jadi di mana ruang untuk dia menuntut tu. Jadi pertanyaan tadi perlu lebih luas lagi lah dia punya. Lebih luas. Betul. Okey, kita ada soalan secara boleh dan tak boleh tu. Kita tengok pada andaian. Ya, betul. Dia tidak ada orang kata fast rule situasinya begini yang Arif Begini tak ada. Ya, setiap kes adalah berbeza yang Arif Berbeza. Dia berbagai isu dalam satu kes tu ada 2-3-4 isu yang perlu diputuskan kadang-kadang dalam harta. Dan kita tengah bicara tentang hibah sendiri pun tiba-tiba dalam tuntutan tu tidak dimasukkan nama pewaris orang yang sepatutnya menjadi pihak. Kita terpaksa ondor balik belakang. Kita mesti panggil juga orang yang jadi waris pesaka tu walaupun hibah, tapi mesti dipanggil orang yang menjadi waris pada ketika itu supaya dia menjawab dia setuju ke tak setuju. Dia tak setuju kenapa dia ada bukti-bukti lain menyatakan hibah tu tidak dibuat secara yang tidak betul, yang tidak memenuhi rukun dan sebagainya. Dia beri peluang. Ada soalan daripada Puan Rohaya dekat situ. Pinkan soalan daripada Puan Rohaya tu. Pasangan yang telah bercerai bila hari raya ada masa anak-anak bersama ex-wife, tapi ex-hubby, suami tak bagi duit belanja baju raya seperti pada tahun-tahun yang lepas. Boleh tak bekas isteri ni menuntut pada kadar yang reasonable, yang berpatutan setiap seorang kalau tak ada resit? Maknanya isteri ni tak ada resit beli apa semua. Boleh tak dia? Biasanya dalam tuntutan hak dana, hak jagaan ini memang dimasukkan perbelanjaan sekolah dengan perbelanjaan hari raya. Jadi di samping
kita schedulekan di mana dia berada ketika persekolahan, hujung minggu, berapa kali hujung minggu tu bersama bapa ataupun bersama ibu. Kemudian berapa bahagian ataupun 1/2 atau 1/3 cuti sekolah yang panjang atau pendek itu bersama bapa atau bersama ibu. Lepas tu kita kalau ada isu nafkah ni selalunya bukan isu mahkamah tinggi, itu soalan dia. Dia isu mahkamah rendah. Mahkamah rendah, cuma kita menyatakan bahawa kalau kita nak bersekalikan dengan persetujuan bersama dalam hadanah tu, kita boleh masukkanlah berapa nafkah dan sebagainya. Tapi boleh dimasukkan berapa jumlah perbelanjaan hari raya dengan perbelanjaan awal persekolahan. Boleh. Dan juga belanja harian persekolahan. Ya, dan kalau dia dah masuk dalam perintah, maknanya suami wajib taat kepada perintah tersebut. Kena laksanalah. Ya. Saya rasa banyak lagi persoalan-persoalan berkaitan hak isteri ke atas harta suami ini yang akan yang timbul dan sentiasa bermain di dalam fikiran kebanyakan masyarakat dekat luar sana. Tapi sebab masa kita dah nak habis, kita memang sesi ni dalam masa 1.5 jam je, sebab nanti yang Arif nak kena sambung balik mesyuarat dengan staff yang Arif. Ya, jadi banyak pihak. Soalan terakhir untuk Arif lah, pada kawan-kawan yang ada dalam FB Live ni, yang menonton FB Live ni, boleh follow dan juga like FB page WhatsApp Shop Berhad, sebab apabila kita nak buat sesi pada masa yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan akan dimaklumkan bahawa ada sesi ini. Jadi boleh like, jangan lupa like FB page WhatsApp Shop Berhad. Jadi Yang Arif, ada beberapa soalan yang saya nampak ni tadi bertanya tentang kenapa berlaku kelewatan kepada memutuskan isu-isu yang berkaitan tentang harta sepencarian, yang berkaitan tentang mahkamah syariah lah. Mungkin ini avenue yang baik untuk Yang Arif terangkan kepada masyarakat supaya masyarakat faham apakah dia yang perlu dilalui oleh mahkamah syariah yang menyebabkan kes-kes ini kadang-kadang memakan masa. Silakan Yang Arif. Pertamanya kita kena tahu bahawa setiap tuntutan itu dia mesti ada pembuktian. Dan setiap pembuktian itu diberi peluang pada pihak-pihak. Pihak menuntut, pihak yang kena tuntut. Pihak yang menuntut umum, contohlah ya, contoh dia tuntut harta pencarian. Proses yang pertama selepas difailkan suatu tuntutan itu di mahkamah bagi terus tarikh. Dalam masa 21 hari itu mahkamah bagi tarikh untuk sebutan. Pada waktu itu dia hendaklah menyerahkan tuntutan, saman dan tuntutan itu pada pihak-pihak tu. Jadi di situ pun kadang-kadang berjaya, kadang tak berjaya. Bila tak berjaya, kita terpaksa tangguh pada satu tarikh, sebulan atau 2 bulan yang akan datang. Kita tak boleh nak masukkan minggu depan, minggu satu lagi, sebab kes dah menunggu dah banyak. Betul. Jadi kita tangguh. Sampai satu tarikh lagi tersebut, peguam masih lagi gagal untuk menyempurnakan saman tersebut untuk diserah kepada pihak-pihak. Di situ banyak perkara yang habis masa, isu penyampaian saman. Kurang-kurangnya 2 bulan ke 3 bulan. Sepatutnya kalau betul-betul kita nak dah wakil, dah jadi mengendalikan kes tersebut, usaha sebaik mungkin untuk menyampaikan saman itu dalam masa yang ditetapkan. Kemudian dah sampai saman itu bermula bicara. Memberi keterangan. Memberi keterangan itu kalau banyak tuntutannya, banyaklah keterangannya. Dalam masa sehari itu tak habis untuk seorang beri keterangan. Kemudian bila dia beri keterangan, pihak satu lagi berpeluang untuk menyoal balas. Berapa banyak soal balas dia? Soal balas. Sebab itu kalau kita tengok di sipil pun, dalam mahkamah tu berbulan-bulan, bertahun-tahun juga sebenarnya untuk penyelesaian satu kes tu. Kemudian jika melibatkan satu dokumen yang melibatkan hospital, melibatkan lain, kita kena panggil pakar-pakar daripada ataupun pegawai PEN yang mengeluarkan slip atau sebagainya untuk memberi keterangan. Di situ pun jadi satu masalah, kadang boleh datang sekejap untuk dia topik keterangan utama, soal balas dan sebagainya. Itu benda-benda isu-isu gitulah yang melambatkan tersebut. Tetapi kalau semua pihak ini berjaya mengikut SOP yang sebenarnya dalam tempoh 21 hari itu,
dia berjaya dia menyampaikan saman ataupun dalam tempoh sebulan dia menyampaikan saman, kemudian pihak satu lagi membuat jawapan dia dengan tepat, kemudian tidak ada permohonan untuk tangguhan dan sebagainya, semua pihak berjalan dan sebagainya, kita boleh bagi ruang untuk 1 hari ataupun 2 hari untuk bicara penuh. Dengan syarat pihak ni bersedia untuk bicara penuh dan mesti ada saksi-saksi yang telah dipanggil ni mesti memberi keterangan. Isu dia begitu. Itu yang menyebabkan dia tangguh dan sebagainya. Dan dia 3 player dalam mahkamah ni. Pertama pihak mahkamah sendirilah, yang kedua pihak wakil, peguam-peguam, yang ketiga pihak yang menuntut, yang kena tuntut ni. Ketiga pihak ni, salah satu pihak ni gagal jalan keperanan dia akan jadi berlanjutan lah. Jadi berlanjutan lah. Peguam kena bersedia, pihak-pihak kena bersedia, mahkamah juga kena sedia. Kalau PKP ni dah 2 bulan dah jalan. Betul. Tapi biasanya lah kalau kes yang berjalan lancar ni tak lama, tapi tak lama pun setahun. Setahun juga lah. Jadi mana kata pihak-pihak yang menuntut dan pihak-pihak yang kena tuntut ni kena mentally dan physically bersedia lah ya Arif ya. Betul. Sebab bila sebut kes mahkamah dia memang penuh dengan prosedur, penuh dengan sebagainya, dan kita tak boleh nak langgar. Kalau kita langgar, itu baru peringkat yang pertama. Kemudian kalau dia tak puas hati, dia akan merayu satu peringkat lagi. Berapa lama pula? Kalau bawah contoh cerai, mahkamah rendah, dia menang cerai. Bekas suami tadi merayu, bawa mahkamah tinggi, menang lagi, tak puas hati lagi suami, bawa mahkamah rayuan. Berapa lama tu contoh. Sebab itu ada cadangan bahawa kes cerai ni tak perlu dirayu. Tapi setakat ni idea itu tidak dibincang lah. Tak perlu rayu. Sekarang tu kes terima terus. Reda je lah, reda. Jadi sebab itu apa persediaan untuk pembicaraan tadi kena ada. Kita sudah ada bukti semua. Kalau kita baru nak cari, kita kena mohon penzahiran dokumen. Penzahiran dokumen ni masa pula untuk dapatkan perintah penzahiran, kemudian kita hantar kepada pihak tu untuk mengemukakan dokumen dan sebagainya. Itu akan merencatkan perjalanan kes. Betul. Jadi apa hari ni bila kita bincang pasal hak isteri ke atas harta suami, antara kesimpulan yang kita dapat buat ialah suami isteri sepanjang bersama suami isteri ini kalau ada apa-apa transaksi sila kemukakan bukti. Jadi kalau ada pinjaman suami pinjam duit isteri, kena ada bukti, jadi mudah nak dituntut. Dia dalam pendek kata dalam apa urusan pun kena ada bukti hitam putihnya. Jadi apa-apa urusan timbul kemudian hari, bercerai hidup atau bercerai mati, proses tuntutan tu adalah tidak ada sebarang dokumen, ya. Itu perkara pertama. Yang perkara kedua yang mungkin saya dapat simpulkan ialah apabila kita melalui proses di mahkamah ni, sebenarnya mahkamah tidak boleh membuat keputusan secara sembrono kerana ada SOP yang ketat yang perlu dipatuhi oleh mahkamah. Jadi kerana keputusan itu perlu dibuat dengan seadil-adilnya untuk semua pihak. Jadi mahkamah perlu berpuas hati bahawa representation yang dibuat oleh semua pihak tu adalah memenuhi ataupun mencukupi untuk hakim bagi membuat keputusan. Sebab itulah hakim tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Jadi masyarakat yang melalui proses mahkamah ni kena faham bahawa itulah dia keadaannya. Jadi kalau sebab ada ramai kat luar sana yang Arif, masyarakat komplain kata mahkamah syariah lambatlah apa benda semua kan, ramai kita banyak jumpa. Jadi tidak ada shortcut pada keadaan seperti itu, ya. Jadi insyaAllah kita sejam setengah kita bersiaran. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti nak jemput yang Arif lagi, mungkin saya akan perbaiki masalah internet saya ni yang tenggelam timbul ni. Saya akan sikit je nak beritahu. Sebab itu setiap perkara tu yang sekarang ni, yang seperti dibuat sekarang ni, ada deklarasi tu, itu membantu banyak tu sebenarnya. Apa yang dibuat sekarang ni, maknanya ada dokumen-dokumen itu, dokumen
dokumen-dokumen yang dibuat sekarang ni, deklarasi apa tu dan sebagainya, itu adalah bantuan untuk perbicaraan juga tu. Benda tu. Benda tu dah ada, persetujuan dah ada, itu lebih boleh kita memendekkan perbicaraan. Dan kita ada unit suluh. Unit suluh ni mediasi ataupun kita ada seorang mediator yang profesional lah yang mengendalikan, dan itu juga boleh banyak diselesaikan secara mediasi suluh. Cuma kita nak beritahu lah, apa yang kita sembang santai hari ini tidak boleh jadikan asas untuk membuat satu perkara yang mengatakan ini adalah jadikan panduan mahkamah, bukan. Itu di mahkamah. Kita mahkamah ini sembang untuk pengetahuan umum saja ni. Pengetahuan umum pada basic dia. Pada basic dia. Okey. Okay, insyaAllah. Jadi kita ucap terima kasih lagi kepada Yang Arif. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Sila like dan follow FB Whatsapp Shop Berhad supaya insyaAllah pada masa akan datang saya akan ambil pandangan Puan Nurani untuk ambil booster supaya nak pastikan line internet clear. Ya, jadi insyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Yang Arif atas perkongsian. Semoga apa yang kita kongsi ni dapat jadi manfaat kepada kita dan menjadi saham akhirat kita tadi, kawan kita sebut, ilmu anak Adam selepas kematiannya. Ya, jadi insyaAllah terima kasih, panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.